Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil radhaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita memanjatkan setinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah masih lagi memberi kesempatan nikmat-nikmat yang cukup banyak kepada kita, nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat yang sama ada kita sedar ataupun tidak kita sedar, nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil. Dan seharusnya sebagai seorang yang beragama Islam, kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahu kita di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya engkau bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmat. Siapa yang kufur ingkar dengan nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Syukur. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua? Mudah-mudahan pada pagi ini pagi yang penuh barakah, pagi yang penuh ceria kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala urusan kita pada hari ini, insya-Allah. Ada di kalangan kita yang sudah mula bekerja pada hari ini. Selamat bekerja. Dan anak-anak kita masih lagi dalam mood bercuti, bersempena dengan perayaan Deepavali. Selamat bercuti dan manfaatkan cuti itu dengan kita melakukan perkara-perkara yang bermanfaat dan berfaedah untuk anak-anak kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan sudah pasti ibu ayah adalah orang yang sentiasa bekerja. Bekerja untuk memastikan generasi kita atau memastikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, cerita berkaitan dengan bab syukur ini tidak lain tidak bukan sudah pastinya individu ataupun manusia yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang boleh kita jadikan role model kita sebagai hamba yang bersyukur, tidak lain tidak bukan iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi ni nak jadi hamba yang bersyukur. Pada suatu hari Nabi SAW bangun di tengah malam, yang pada ketika itu orang sedang lena tidur. Kan pagi, biasanya orang akan lena tidur lah, pukul 3, pukul 4 pagi. Nabi bangun dan Nabi mengejutkan isteri Nabi SAW, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bagi tahu, wahai Aisyah, izinkan aku untuk beribadah kepada Tuhanku. Kemudian apa kata Aisyah? Silakan wahai suamiku, silakan wahai Rasulullah, untuk engkau beribadah kepada Tuhan engkau. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, nak cerita ibadah Nabi SAW, setiap gerak-geri Nabi SAW ketika beribadah kepada Tuhannya, Nabi semuanya dalam keadaan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan, gerak-geri ibadah Nabi itu diperhatikan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis sedangkan Allah telah mengampunkan dosa-dosa engkau yang terdahulu dan dosa-dosa engkau yang akan datang? Apa kata Nabi SAW? Jawab Nabi SAW, salahkah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Masya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, terjemahan rasa syukur Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah bagi kepada Nabi, iaitu dengan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu cara kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu dengan kita memperbanyakkan amal ibadah. Banyak dah satu, dan kita tambahkan lagi amal ibadah kita sepanjang Allah bagi kesempatan untuk kita berada di dunia yang sementara ini, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama-sama dengan siaran langsung kita pada pagi ini, dan insya-Allah pada pagi ini kita meneruskan majlis zikir kita, yang di dalam majlis zikir itu terkandung zikir-zikir memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membacakan ayat suci Al-Quranul Karim, kita membacakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membaca ayat-ayat yang boleh mendinding diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dirahmati majlis zikir kita pada pagi ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, Ustazah Asma kita tidak dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini kerana ada urusan yang perlu diselesaikan, dan insya-Allah saya akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama tadi kita sudah melafazkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dengan hati kita, sama ada dengan perbuatan kita, sama ada dengan kita melafazkan syukur itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jarang ataupun biasanya orang tak buat, ataupun kalau orang buat pun biasanya dia orang akan, kalau dia jumpa kepada seseorang yang memberi pertolongan ataupun bantuan, memberi bantuan, biasanya mereka akan ucapkan terima kasih kerana bagi saya pinjam 100, kan viral sekarang kan, pinjam 100 kan, contoh. Ataupun terima kasih kerana bantu dalam urusan kereta saya rosak ke, kan. Jadi biasa orang akan sebut terima kasih, tetapi jarang untuk kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita dalam lafaz kita, kan. Biasanya kita akan ucap alhamdulillah, syukur, kan. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Kita ucap alhamdulillah. Tapi nak kita lebih deep ataupun lebih kita menghayati syukur itu, kita ucapkan ya Allah, terima kasih ya Allah. Contohnya hari ini kita dapat masak untuk ahli keluarga kita, kita ucapkan ya Allah, terima kasih ya Allah bagi kudrat kepada aku, hari ini aku dapat masak untuk semua ahli keluarga aku. Ataupun kita dalam perjalanan pergi kerja, dalam keadaan kesesakan trafiknya, dalam kesesakan lalu lintasnya, bila Allah sampaikan kita ke tempat kerja, kita ucapkan keluar daripada pintu, terima kasih ya Allah, sampai juga hari ini aku ke tempat kerja. Mudah-mudahan kita dapat jadikan terima kasih kepada Allah itu sebagai satu amalan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pada pagi ini, selawat dan salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita melakukan apa yang Nabi suka, maka mudah-mudahan kita nanti akan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar dan juga di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulakan bacaan majlis zikir kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, hidup kita ini adalah sebuah perjuangan. Perjuangan apa? Iaitu yang pertama, perjuangan untuk kita menghapuskan ataupun kita membuang segala sifat-sifat mazmumah, segala sifat-sifat keburukan, segala sifat-sifat yang penuh dengan kemungkaran yang ada dalam diri kita. Itu adalah sebuah perjuangan yang perlu kita lalui. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, iaitu hidup ini adalah juga sebuah perjuangan untuk kita menambahkan satu kebaikan yang ada dalam diri kita dengan kita mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat meneruskan perjuangan ini dalam landasan yang betul mengikut Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, para hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, selamat pagi, kan.
Mudah-mudahan pada pagi ini kita dipermudahkan urusan kita, bukan sahaja pagi, mudah-mudahan sepanjang hari ini Allah memudahkan urusan kita, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan kita membaca surah Al-Fatihah yang juga dikenali sebagai Ummul Quran, Ummul Furqan, Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang di dalam surah Al-Fatihah. Jom sama-sama kita baca surah Al-Fatihah pada pagi ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan kita mulakan dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita pada hari ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, terima kasih kerana bersama-sama dengan majlis zikir kita pada pagi ini. Saya ditemani oleh saudara Ashraf, bahagian media kita pada pagi ini. Saja saya meraihkan dia. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, seperti mana yang biasa saya sebut, ekspedisi kan. Masya Allah. Ini mudah-mudahan menjadi saham jariah kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, meneruskan majlis zikir kita pada pagi ini. Siapa yang ada bersama-sama dengannya Al-Quranul Karim, insya-Allah kita seperti kebiasaan kita akan membacakan surah Al-Kahfi, insya-Allah. 10 ayat yang awal dan juga 10 ayat yang terakhir, insya-Allah. Jom sama-sama kita baca surah Al-Kahfi. Mana dah muka surat dia ni Ya, saya tengok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, mungkin saya raikan kepada ibu ayah sekalian yang sudah mula bekerja pada hari ini. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan kerjanya pada pagi ini, dan juga anak-anak kita yang masih lagi bercuti sekolah kan. Mudah-mudahan dimanfaatkan cuti tersebut dengan aktiviti-aktiviti yang penuh dengan manfaat, insya-Allah. Bila tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, jom sama-sama kita meneruskan majlis zikir kita pada pagi ini dengan kita membaca surah Al-Kahfi, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, kita membacakan 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi insyaAllah. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, selesai kita membaca surah Al-Kahfi sebagai salah satu pendinding kita sebelum kita berhadapan dengan fitnah-fitnah yang besar pada akhir zaman nanti, terutama fitnah Masih Dajjal. Mudah-mudahan kita terlindung dengan kita mengamalkan ibadah-ibadah dan juga pendinding-pendinding diri kita, dan salah satunya iaitu bacaan surah Al-Kahfi yang kita bacakan pada saat dan ketika ini. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, syukur juga pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, kerana kita dapat sama-sama masih lagi melafazkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, kan? Masya Allah, Allah bagi lidah kita mampu menuturkan bicara. Allah bagi kita supaya kita dapat membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Ini juga salah satu nikmat yang sangat besar kepada kita pada saat ini. Allah masih lagi memberinya kepada kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, saya itu tertengok dalam media sosial bagaimana ada seorang sahabat kita yang mungkin saya rasa dia belajar di India, dan sahabatnya daripada Thailand, accident, kemalangan.
Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, nak tahu tak, dihantar kawannya tadi ke hospital kerajaan, dan semua kos-kos perubatan kena dibayar walaupun kerajaan. Tapi alhamdulillah hospital di negara kita ni kita bayar RM1 dan kita boleh dapatkan rawatan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, apa yang syahdunya, apa yang sedihnya daripada posting yang dilakukan, iaitu dia ceritakan keadaan hospital tersebut. Bagaimana ramainya rakyat-rakyat India yang mendapatkan rawatan di hospital tersebut terpaksa duduk di kaki-kaki lima hospital, dalam keadaan berdarah sana sini, dan keadaan rakan yang pada ketika itu berdarah dan terpaksa didapatkan rawatan. Urusan pendaftaran saja, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, mengambil masa yang sangat lama, kan? Padahal orang ni dah sakit dan dah berdarah-darah dan kan, rawatan yang terpaksa ditunggu dalam tempoh yang lama. Dan kemudian kalau kita di Malaysia ni, kalau katil-katil pesakit itu ada tilam-tilam yang empuk, masya-Allah, rasa macam tak nak keluar hospital sebab rawatannya dan layanan yang sangat baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, katil yang besi, macam kalau kita tengok orang yang main bola tu kan, dia ada tempat usung untuk pesakit yang sakit ketika berada di atas padang tu, lebih kurang macam tu, tapi ini besi. Yang kemudian tuan-tuan dan puan-puan, dapat pula yang dirawat itu adalah pelatih-pelatih yang baru belajar nak jadi doktor pakar dan seumpama dengannya. Boleh pula dia salah jahit dan terpaksa usung pula katilnya sampai ke tingkat 1. Kawan-kawan ni terpaksa usung sampai ke tingkat 1. Salah pula usung balik ke bawah, salah pula usung naik ke atas. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan. Dan proses untuk dapatkan rawatan yang sempurna tu lebih kurang dalam 5-6 jam macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, syukurlah dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita, khususnya kita berada di negara kita, Malaysia yang tercinta ini, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, terima kasih untuk bersama-sama dengan majlis zikir kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita meneruskan majlis zikir kita pada pagi ini dengan kita membacakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi, tidak ada yang lebih agung daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga nama-nama kota Mekah dan juga kota Madinah, termasuklah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan menunjukkan kehebatan dan kemuliaan tempat tersebut, menunjukkan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian yang bersama-sama dengan majlis zikir kita pada pagi ini, yang mana majlis zikir yang kita adakan setiap pagi, sekiranya tidak ada halangan, iaitu terkandung ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, zikir-zikir yang memuji Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan-bacaan sebagai pendinding kepada diri kita dan ahli keluarga kita. Dan mudah-mudahan ini adalah salah satu cara untuk supaya kita istiqamah dengan amal ibadah kita, terutamanya majlis-majlis zikir. Kalau kita tidak ada majlis zikir ini ataupun inisiatif yang dilakukan oleh ustazah kita sendiri, mungkin kita tidak berkesempatan untuk baca Al-Quran, kita tidak berkesempatan untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, usaha ini yang dilakukan oleh ustazah adalah usaha yang sangat baik, yang sangat murni, yang boleh membawa masyarakat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita lihat hari ini, dunia hari ini ataupun akhir zaman ini, dunia yang penuh dengan cabaran onak duri yang perlu kita tempuhi, terutamanya dalam keadaan kita nak membesarkan anak-anak kita dalam keadaan agenda-agenda sekularisme, pluralisme, hedonisme, hiburan yang melampau. Jadi ini adalah penguat kepada kita dan ahli keluarga kita, dan juga nak melahirkan generasi yang hebat satu hari nanti, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sekali lagi bersama-sama dengan majlis zikir kita pada pagi ini. Mudah-mudahan saya doakan lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah semua, muslimin muslimat, semoga dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari ini, insya-Allah.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita meneruskan bacaan majlis zikir kita, iaitu tidak lain tidak bukan iaitu dengan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak kelebihan sekiranya kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan istimewanya selawat ini, mungkin saya pernah kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, iaitu Allah bagi tahu di dalam Al-Quranul Karim, iaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama dengan para malaikatnya berselawat kepada Nabi SAW. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, ada lebih kurang 44 ataupun 42 kelebihan kita berselawat kepada Nabi SAW yang ditulis oleh Syekh Qadir Al-Jailani dalam kitabnya tentang kelebihan-kelebihan kita berselawat kepada Nabi SAW. Seseorang manusia itu dia tidak mengetahui ataupun tidak mujahadah ataupun tidak melakukan ibadah tersebut ataupun tidak istiqamah. Ini pandangan saya. Mungkin disebabkan mereka tidak memahami ataupun mereka tidak mendapatkan fadilat-fadilat mereka mengamalkan ibadah-ibadah tersebut ataupun zikir-zikir tersebut. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita supaya rasa teruja untuk kita melakukan ibadah tersebut, eloklah sekiranya kita mengetahui fadilat-fadilat tentang sesuatu amalan yang kita amalkan. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling hampir dengan aku di hari kiamat nanti iaitu orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Masya-Allah. Dan kita mengetahui bagaimana suasana kiamat yang sangat dahsyat itu, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian. Dan kalau boleh kita nak paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan salah satu caranya iaitu dengan kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bacakan selawat, ada satu selawat saya nak kongsikan kepada ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin, para hadirin sekalian, iaitu mungkin saya dah kongsikan, kita ulang balik. Ilmu ni kita kena ulang supaya dapat dalam kepala kita, insya-Allah. Iaitu satu selawat yang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang dipanggil selawat ummi. Macam mana bunyi selawat dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan selawat ini sangat mujarab sebagai amalan untuk menghapuskan dosa kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Nabi bagi tahu kita dalam hadis Nabi bersabda, barang siapa yang membaca selawat ini 80 kali setiap hari Jumaat selepas daripada solat asar, sebelum bangun daripada tempat solat itu 80 kali, maka Allah akan mengampunkan dosanya sebanyak 80 tahun. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, selawat yang simple, selawat ummi, siapa yang selawat 80 kali pada hari Jumaat selepas asar sebelum dia bangun daripada tempat solatnya 80 kali, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang selama 80 tahun. Masya Allah, ini kelebihan selawat yang Nabi bagi tahu kepada kita, dan boleh kita iltizam dan kita azam, pasang impian supaya setiap hari Jumaat, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat beramal dengan salah satu selawat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Hidup kita ini hidup yang penuh dengan cabaran, hidup yang kita kadang-kadang kita tidak terlepas daripada melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara pengampunan dosa, kita minta diampunkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sucikanlah hati ini yang selalu melakukan dosa padamu. Ya Allah, ampunilah dosa ini, sesungguhnya Kau Maha mengampuni kami.
Ya Allah, sucikanlah hati ini yang selalu melakukan dosa padamu. Ya Allah, ampunilah dosa ini, sesungguhnya Kau Maha mengampuni kami. Ya Allah, sucikanlah hati ini yang selalu melakukan dosa padamu. Ya Allah, ampunilah dosa ini, sesungguhnya Kau Maha mengampuni kami. Ya Allah. Apa selawat dia tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selawat ni boleh bila-bila masa sahaja, tetapi yang Nabi sebut cara pengamalannya pada waktu sekian. Tapi kita nak selawat bila-bila pun boleh, tak ada masalah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Okey, insya-Allah kita akan berselawat kepada Nabi SAW. Kita sambung selawat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, mungkin ni tertanya-tanya, mungkinlah kan, saya pun tak pastilah. Mungkin ada yang tertanya, ustaz ni nyanyi je kan? Nyanyi, suka menyanyi. Mungkin itu salah satu cara saya lah, kan? Sebab arwah ayah saya dulu, dia ni ada suara yang baik lah, suara yang baik. Jadi mungkin turun kepada saya sedikitlah suara tersebut. Jadi saya menggunakan uslub dakwah tersebut melalui nyanyian ataupun yang tidak melalaikan kita, supaya kita dapat menarik golongan-golongan orang awam dan juga golongan-golongan anak muda supaya mendekati majlis ilmu, supaya memahami Islam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, dakwah ini pengertian yang sangat luas dan macam-macam uslub dakwah yang boleh kita lakukan, seperti mana yang dilakukan oleh ustazah kita. Masya Allah, semalam saya ada kuliah maghrib dan kemudian saya berjumpa dengan seorang sahabat ni. Dia cerita, Masya Allah, dia tanya kerja mana, kan. Lepas tu dia ceritalah, Masya Allah, ustazah Asma ni bila dia berbicara, bila dia menyampaikan kuliah tu sampailah ke hati. Masya Allah, itu juga salah satu uslub dakwah, iaitu melalui ceramah ataupun kuliah. Dan banyak lagi cara tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, untuk kita meneruskan dakwah Nabi SAW mengikut kepada bidang masing-masing. Contohnya kita pakar dalam bidang media kan, contohnya kita pandai ambil gambar ataupun kita pandai edit video dan seumpama dengannya. Itu juga boleh menjadi salah satu uslub dakwah supaya orang tertarik dengan Islam dan orang akan kembali kepada fitrah, suka kepada keindahan, suka kepada agama yang suci ini kan. Contohnya kalau orang yang bahagian chef, masak-masak, dia juga boleh menggunakan kemahiran yang dia ada untuk menarik orang supaya kenal Islam. Contohnya dia masak itu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim kan. Kemudian baca doa, kemudian ada doa-doa masakan ni kan, Masya Allah. Dan juga ikutlah kalau dia berada dalam bidang sukan, cara dia berdakwah melalui sukan. Dengan cara apa? Kalau orang tak tutup aurat pakai seluar pendek, dia pakai seluar panjang. Dia pakai seluar tight itu contoh untuk lelaki kan. Supaya apa? Supaya orang tertarik dengan Islam ini melalui banyak cara dan banyak uslubnya, dan mudah-mudahan mereka ini ataupun masyarakat ini kembali kepada Islam yang sebenar yang diajarkan oleh Nabi SAW. Macam ustazah sendiri, Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, satu individu yang menggunakan banyak pendekatan dakwah. Contohnya kalau ustazah sendiri, susuk tubuh sendiri itu, iaitu melalui kuliahnya, melalui bicaranya yang menarik perhatian ramai masyarakat dan ramai geng-geng kan, ramai yang geng-geng kita ni, ekspedisi ni kan, membantu meneruskan dakwah yang dijalankan oleh ustazah kita sendiri. Ustazah dia ada bahagian ekonominya kan, ada perabotnya, ada sofanya, kemudian ada bahagian publicationnya, bukunya, ada bahagian trainingnya, ada bahagian NGO-nya. Semua itu memainkan peranan untuk
membawa manusia kembali kepada Islam yang sebenar dan meneruskan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin cara saya lah. Dia ada nasyid-nasyid sikit, dia ada lagu-lagu sikit kan. Mudah-mudahan diterimalah. Kalau tak terima pun buat macam mana kan. Bukan semua kita boleh paksa terima dengan cara kita kan. Kalau yang bahagian betul-betul mengaji kitab, betul-betul dia mengaji kitab, khusus mengaji kitab lah kan. Ada kelas-kelas pengajian memang bertalaqi dengan guru yang betul kan. Itu cabang yang lain dalam bidang dakwah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam menyebarkan dakwah kepada masyarakat jahiliah pada ketika itu, sudah pastinya di belakang Nabi itu ada orang-orang yang hebat. Tidak lain tidak bukan, contohnya Nabi ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi ada Sayyidina Umar Al-Khattab, Nabi ada Khalifah Sayyidina Osman, Nabi ada Sayyidina Ali. Dan juga bukan sahaja lelaki, tetapi di kalangan orang-orang tua, di kalangan wanita, di kalangan pemuda, ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meneruskan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya, orang kuat di belakang Nabi ada banyak golongan. Ada yang bangsawan, ada yang hartawan, ada orang alim kan, masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita teruskan majlis zikir kita pada pagi ini, iaitu dengan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, selesai kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harapkan mudah-mudahan dengan kita selawat kepada Nabi ni sungguh-sungguh ni tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita minta supaya Allah bagi kita syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bantuan kita dan pertolongan kita ketika kita berada di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Cerita pasal selawat, saya selalu nyanyi lagu selawat ni kan. Insya-Allah kita nyanyilah kan, Ashraf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingatkah kamu salawat itu penawar duka, penawar lara? Ingatkah kamu salawat itu pembuka rezeki buatmu ummah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingatkah kamu salawat itu semakin hampir dengan nabimu? Ingatkah kamu salawat itu bertambah cinta, mengubat rindu? Allahumma salli ala sayyidina
Muhammad, ingatkah kamu selawat itu? Banyakkan selawat, beroleh syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, majlis zikir kita sudah sampai kepada, tadi kita selesai bacaan selawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, perjuangan kita pada hari ini, terutamanya untuk kita mengembalikan masyarakat ini kepada Islam, itu bukannya mudah tuan-tuan dan puan-puan. Sudah pasti ada banyak cabaran-cabaran yang terpaksa kita lalui, seperti mana saya sebut tadi, dengan ancaman sekularisme, pluralisme, kemudian hedonisme, iaitu hiburan-hiburan yang melampau, sehingga kan kita takut sangat sekiranya perkara-perkara ini terjadi di kalangan masyarakat kita dan juga ahli keluarga kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, perjuangan Nabi SAW nak membawa Islam ini adalah perjuangan yang penuh dengan suka duka, jerih perih Nabi SAW. Dan seperti mana saya bagi tahu di pertengahan majlis zikir kita tadi, iaitu tuan-tuan dan puan-puan, di belakang Nabi SAW ada orang-orang yang membantu menguatkan dakwah Nabi SAW. Tidak lain tidak bukan, kita kongsikan salah satu kisah seorang sahabat Nabi SAW, seorang anak muda, yang muda dia ni 14 tahun daripada Nabi SAW. Kalau Nabi SAW lahir pada 20 April tahun 571 Masihi, sahabat Nabi ni lahir pada 585 Masih 14 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Siapa yang saya nak kongsikan pada pagi ini secara ringkasnya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian pernah dengar nama ini, iaitu seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia iaitu Mus'ab bin Umair. Seorang anak muda yang antara tonggak belakang yang membantu perjuangan Nabi SAW. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, nama dia Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdiddar bin Qusay bin Qilab al-Abdani al-Abdari al-Quraisy. Dan Mus'ab bin Umair ini merupakan keturunan sama dengan keturunan Nabi SAW. Cerita berkaitan dengan Mus'ab bin Umair ini, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin biasa kita dengar ceritanya, iaitu Mus'ab bin Umair ini adalah seorang lelaki bangsawan, hartawan, dan kemudian beliau ini merupakan lelaki yang sangat kacak. Kacak pula. Sangat kacak, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga setiap hari rambut Mus'ab bin Umair ini, Sayyidina Mus'ab bin Umair ini, tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa dipakaikan minyak rambut dan tersusun rapi. Kemas pakaiannya, kemas penampilan, dan sangat kacak, tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi ciri-ciri Mus'ab bin Umair ini? Beliau ini mempunyai kecerdasan akal, dan kemudian dia ini digilai oleh wanita-wanita yang berada di kota Mekah pada ketika itu. Siapa dia? Mus'ab bin Umair ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ibu ayah sekalian, cerita tentang Mus'ab bin Umair ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum dia masuk Islam, dia sudah tertarik dengan Nabi SAW. Bila dia tertarik dengan Nabi SAW, dalam hati dia, kenapakah Nabi SAW ini dikerumuni ataupun di belakang Nabi SAW ada orang-orang yang bukan bangsawan, bukan hartawan, tetapi ada di kalangan yang di belakang Nabi SAW ni ada orang-orang yang sederhana, orang-orang miskin, kan, yang bersama-sama dengan dakwah Nabi SAW. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, dan mereka ini walaupun diberi dengan material,
walaupun diberi dengan dunia tetapi tidak meninggalkan Nabi SAW dan juga tidak meninggalkan agama Islam, dan mereka ini cukup menjaga akidah mereka. Itu yang buat Mus'ab Umair tertanya-tanya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada satu hari Mus'ab bin Umair ini datang ke satu tempat di kota Mekah, iaitu berhampiran dengan Bukit Safa. Ada satu rumah, iaitu rumah kepunyaan kepada sahabat Nabi, iaitu Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, iaitu tempat pertama yang menjadi tempat dakwah Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi. Dan Mus'ab bin Umair ini tertarik dengan ajaran Nabi SAW. Satu hari, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, Mus'ab bin Umair ini pergi bertemu dengan Nabi SAW. Nak supaya Nabi ceritakan apa berkaitan dengan Islam ni, apa akidah ni, apa yang ada dalam Islam. Dan menyebabkan Mus'ab bin Umair ini tertarik dengan kata-kata Nabi SAW. Dan Mus'ab bin Umair ini melafazkan syahadah kepada Nabi SAW. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu ketika Mus'ab bin Umair ini dia perasaan dia gundah gulana, dan kemudian Nabi SAW meletakkan tangan Nabi di dada Mus'ab bin Umair ini, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, dan menyebabkan hati Mus'ab bin Umair ini tenang. Dan dia bagi tahu, tidak ada perasaan yang lebih bahagia kepada aku ketika Nabi SAW meletakkan dan membacakan sesuatu kepada dada Mus'ab bin Umair. Dia kata sangat bahagia bila Nabi buat perkara tersebut pada beliau. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, Mus'ab bin Umair ini dia beribadah ataupun meneruskan cara hidup dia secara sembunyi-sembunyi, tidak mahu diketahui. Pada satu hari, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair ini dia beribadah, dan kemudian ibadah dia itu diketahui oleh seorang lelaki, iaitu Uthman bin Talha. Uthman bin Talha. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, Uthman bin Talha ini menyampaikan berita tentang ibadah Mus'ab bin Umair kepada ibu Mus'ab bin Umair, iaitu Khannas bin Malik. Dia menyampaikan berita Khannas bin Malik, ibu kepada Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair ni dalam ramai-ramai orang, dia yang paling takut, iaitu dia takut kepada ibu dia. Dia ceritakan bahawa ibu kepada Mus'ab bin Umair ini, iaitu tidak lain tidak bukan seorang wanita yang sangat dominan, sangat tegas kepada prinsip dia. Senang cerita, ibu kepada Mus'ab bin Umair ini, kalau dia kata A, kalau B, C, Z, tak boleh nak melawan. Sampaikanlah diketahui oleh ibu kepada Mus'ab bin Umair tentang masuknya Islam Mus'ab bin Umair. Jadi ibu dia sangat marah, berjumpa dengan Mus'ab bin Umair, dan akhirnya Mus'ab bin Umair, pendek ceritanya, Mus'ab bin Umair ni mengaku kepada ibunya yang dia telah masuk Islam. Dan kemudian ibu dia sangat marah, dan ibu dia protes. Dia kata apa? Aku tidak akan makan, aku tidak akan minum, dan aku akan duduk di tempat ini, panas ke, sejuk ke, waktu malam ke, sehinggalah Mus'ab bin Umair ini kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Ini kata ibu kepada Mus'ab bin Umair. Tetapi Mus'ab bin Umair tetap teguh dengan akidah yang dibawa, akidah yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sampaikanlah ada adik-beradik Mus'ab bin Umair ni pujuk ibu dia, kata apa? Biarkanlah Mus'ab bin Umair, dulu dia diberi dengan kesenangan, dengan harta, anak emas kepada ibu dan ayah dia. Biarkan lepas dia masuk Islam ini, mungkin dia akan susah dan nanti dia akan kembali kepada agama nenek moyang mereka, kata adik-beradik Mus'ab bin Umair. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku kepada Mus'ab bin Umair? Akhirnya dia dikurung oleh ibunya. Kan, dikurung ibunya. Tetapi dalam masa dia dikurung oleh ibunya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, dia mendapat berita-berita daripada sahabat-sahabat yang lain tentang Nabi SAW dan apa yang Nabi SAW lakukan. Dan sampailah berita kepada dia bahawa Nabi SAW mengarahkan beberapa orang sahabat supaya berhijrah ke satu tempat, iaitu Habsyah.
ataupun negara sekarang ini negara Ethiopia, yang mana Saidina Bilal ketika kematian Nabi SAW berhijrah ke Habsyah. Sebab apa? Sedih dengan kematian Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya Mus'ab bin Umair ini dapat lolos daripada kurungan ibu dia, dan akhirnya dia menyertai sahabat-sahabat yang lain berhijrah ke Habsyah. Dan pada ketika itu orang-orang Islam ditindas, diseksa oleh musyrikin Mekah pada ketika itu. Jadi Nabi arahkan beberapa orang sahabat untuk duduk di Habsyah, berhijrah di Habsyah dengan raja pada ketika itu, raja yang belum memeluk Islam, iaitu Raja Najasyi. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, hiduplah Mus'ab bin Umair di Habsyah. Tuan-tuan dan puan-puan, nak ceritanya apa? Nak cerita tentang dahsyatnya akidah, pegangan akidah Mus'ab bin Umair ini. Tidak, walaupun ditawarkan dengan macam-macam, walaupun dikurung, walaupun dimarahi oleh ibunya, tetapi tetap mempertahankan akidah. Sampaikan tahap apa, tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu pada satu hari, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, dua hadis. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi, Zubair Al-Awwam. Ceritakan pada satu hari, aku menemui Mus'ab bin Umair ini masuk ke masjid. Nabi duduk dengan para sahabat, duduk dalam masjid, dan kemudian datang Mus'ab bin Umair. Dan kemudian mereka semua ini bila melihat Mus'ab bin Umair ini, mereka terkejut. Sayyidina Ali tidak menyatakan masjid di mana, tetapi Zubair bin Awam mengatakan masjid di Masjid Quba di Madinah Al-Munawwarah. Mereka ini terkejut melihat perwatakan Mus'ab bin Umair pada ketika itu. Dan ada tiga golongan yang bila melihat perwatakan Mus'ab bin Umair. Yang pertama sekali, mereka bila melihat Mus'ab bin Umair, mereka terkejut dan mereka menundukkan pandangan mereka. Sebab apa? Mereka kesian. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Dulu handsome, kaya raya. Sekarang bila Mus'ab datang ke masjid tersebut, dalam keadaan badannya sangat kurus, dan kemudian rambutnya yang tidak bersikat, yang berserabut, dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, pakaiannya yang compang-camping, dan kemudian penuh dengan jahitan, tumpukan jahitan pada pakaian Mus'ab bin Umair. Mereka tunduk pandangan mereka, kepala mereka, sebab apa? Malu ataupun kesian dengan Mus'ab bin Umair. Yang kedua, mereka tidak tunduk kepala mereka, tetapi mereka memejamkan mata. Sebab apa? Sedih melihat keadaan Mus'ab bin Umair. Dan golongan yang ketiga, bila melihat keadaan Mus'ab bin Umair, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, iaitu mereka menangis melihat keadaan Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, inilah keadaan Mus'ab bin Umair bila mana beliau mempertaruhkan segala apa yang dia ada di dunia ini semata-mata untuk bersama-sama dengan Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, disebut oleh seorang sahabat Nabi SAW berkaitan dengan Mus'ab bin Umair ini, iaitu Al-Barra bin Azib bagi tahu, rajulun lam ara mithlahu ka'annahu min rijalil jannah. Karakter yang ada pada lelaki ini aku tak pernah tengok sesempurna macam Mus'ab bin Umair ini. Seolah-olah Mus'ab bin Umair ini adalah lelaki daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ni bagi tahu, dia tak pernah tengok lelaki yang sangat sempurna, yang sangat handsome, yang sangat kemas perwatakan dia. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Sampaikan disebut oleh Imam Ibn Asir bagi tahu, selipar yang digunakan oleh Mus'ab bin Umair ini adalah selipar Hadrami. Dan minyak wangi bila Mus'ab bin Umar pakai, tuan-tuan dan puan-puan, bila Mus'ab melalui satu lorong ataupun jalan, bekas minyak wangi itu akan tinggal. Masya Allah, memakai minyak wangi yang mahal, yang berkualiti. Tetapi melihat keadaan Mus'ab bin Umar menyebabkan para sahabat pada ketika itu sangat sedih. Tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kan Nabi bagi tahu dekat kota Mekah ni tidak ada lelaki yang rambutnya tersusun rapi dan kemudian pakaiannya sangat kemas, perwatakannya sangat kemas, dan juga tidak ada manusia yang Allah anugerahkan seperti itu kecuali kepada Mus'ab bin Umar. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh seorang anak muda ini, Mus'ab bin Umar ni, akhirnya Allah membalas Mus'ab bin Umar dengan ganjaran yang sangat besar, iaitu syahid dalam medan pertempuran Uhud.
yang pada ketika itu Mus'ab bin Umair ini ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memegang panji tentera Islam. Ustaz ceritalah bagaimana keadaan kain yang menutupi jasad Mus'ab bin Umair ini tidak cukup, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi Allah balas dengan satu kemuliaan yang sangat hebat kepada individu yang bernama Mus'ab bin Umair. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, cerita ini menjadi inspirasi kepada kita supaya apa, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat melahirkan generasi ataupun anak-anak kita seperti Mus'ab bin Umair ini, dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lain yang cukup hebat yang membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Supaya kita tidak tertipu dengan dunia yang sementara ini kan. Bayangkan kalau sekarang kita tengok artis-artis K-pop Korea, tengok yang handsome-handsome kan, handsome kan, tengok handsome-handsome, anak kita semua dah jadi tak betul lah kan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam sejarah Islam, sejarah Nabi SAW, ada orang yang begitu, iaitu Mus'ab bin Umair, handsome, bangsawan, hartawan, tetapi menghabiskan hidupnya untuk Islam, untuk Nabi SAW. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan sedikit kisah tentang Mus'ab bin Umair ini dapat kita ceritakan kepada generasi kita. Kita nak lahirkan generasi seperti sahabat, generasi seperti Mus'ab bin Umair. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, insya-Allah kita teruskan sikit lagi majlis zikir kita pada pagi ini dengan kita membaca Al-Ma'surat yang terkandung doa-doa yang ditulis oleh para alim ulama kita, iaitu Imam Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna, dan mudah-mudahan menjadi pendinding kepada diri kita. Kita baca pagi dan juga kita baca pada waktu petang, insya-Allah. Jom kita sama-sama baca Al-Ma'surat. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر عثمان وعمر عثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, selesai kita membaca Al-Ma'surat dan insya-Allah tinggal yang terakhir iaitu bacaan zikir rahmat kita pada pagi ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, terima kasih sekali lagi kerana bersama-sama dengan majlis zikir kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan kita membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, kita membaca selawat, kita membaca zikir, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita pada hari ini dan juga permudahkan urusan kita dunia sampai akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, hidup ini sebuah perjuangan. Tuan-tuan dan puan-puan, zikir rahmat ini, siapa yang membaca 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti membebaskan 10 orang hamba. Dia tetap baginya 100 kebaikan dan dijauh daripadanya 100 keburukan, dan baginya perlindungan daripada godaan syaitan pada hari itu hingga petang. Dan tidak ada yang lebih baik amalnya daripada orang yang membaca doa ini, kecuali seseorang yang dapat mengamalkan lebih banyak zikir ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa dia? Zikir rahmat. Dan insya-Allah kita membaca zikir rahmat ni sebanyak 10 kali, dan insya-Allah nanti tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, boleh sambung baca nanti di tempat masing-masing. Mungkin ada yang masih lagi cuti pada hari ini, nanti boleh sambunglah lepas ni kan. Sambil-sambil masak, sambil-sambil basuh kereta, sambil-sambil motong rumput, pergi beli sarapan dan seumpama dengan, insya-Allah. Jom kita baca zikir rahmat 10 kali, insya-Allah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, alhamdulillah kita selesai membaca zikir rahmat 10 kali. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh sambung lagi, insya-Allah sampailah ke 100, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sekali lagi kepada semua sekali yang bersama-sama dengan majlis zikir kita pada pagi ini, dan terima kasih kepada ekspedisi kan yang sama-sama meneruskan kerja-kerja dakwah ini di media sosial. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian merupakan orang-orang yang menjadi tonggak ataupun tunjang ataupun tiang belakang kepada dakwah yang diteruskan ataupun dakwah daripada
ustazah kita sendiri. Jatuh dah semua. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, ini ada satu buku, Hijrahku ini untuk sebenarnya untuk siapa? Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Ini daripada publication. Nanti tuan-tuan dan puan-puan ada diskaun. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat laman media sosial ustazah, sama ada di TikTok, nanti boleh tengok, boleh dapatkan Hijrahku ini sebenarnya untuk siapa. Sangat menarik pembacaannya untuk kita berhijrah menjadi orang yang lebih baik. Tadi di media sosial kita ada minta qasidah. Saya belanja sikitlah qasidah. Ya Badratim, ya Badratim, min hadha kulla kamali, ماذا يعاب ماذا يعاب برعا علاك مقالي wahai purnama yang indah lagi sempurna, bagaimana nak keluar dengan kata-kata. Engkau menyinar di alam tinggi, Engkau menyinar di alam tinggi, Ya Badratim, ya Badratim, min hadha kulla kamali, ماذا يعاب برعا علاك مقالي. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya juga bukan orang yang baik, saya pun orang yang banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tuan-tuan dan puan-puan, kita semua nak menjadi hamba yang baik, kita semua nak menjadi umat Nabi SAW yang baik, dan insya-Allah sama-sama kita doakan untuk kita sama-sama mendoakan supaya apa? Supaya kita diberi kekuatan mujahadah istiqamah untuk kita menjadi hamba Allah yang terbaik, untuk kita menjadi umat Nabi yang paling baik insya-Allah. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah semua, nanti jangan lupa juga tuan-tuan dan puan-puan doakan saya juga jadi baik insya-Allah mudah-mudahan. Dan bukanlah saya nak mengajar tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, saya yakin pasti dalam majlis zikir kita pada pagi ini ramai para asatizah, para alim ulama, dan sudah pastinya ada banyak kelemahan. Kepada saya orang muda ni biasalah ilmu kurang, cakap je lebih kan, cakap pandai kan, tapi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan dengan kita belajar ini mudah-mudahan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sekali lagi kepada semua yang bersama-sama dengan majlis zikir kita pada pagi ini. Insya-Allah di lain masa nanti insya-Allah ustazah akan bersama-sama dengan kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesihatan yang baik, dan jangan lupa doa kita khusus untuk saudara-saudara kita yang masih lagi berjuang di tanah Al-Quds, Al-Palestin, tanah Palestin. Mudah-mudahan diberi kemenangan, diberi kekuatan, ketabahan menghadapi hari-hari yang mendatang. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, last sekali saya belanja lagu kepada tuan-tuan dan puan-puan, lagu yang terakhir insya-Allah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu padamu Tuhan. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, rahmati kami ini. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi, ya Rasul. Syafaatmu kami harapkan dunia dan akhirat. Aku cinta padamu Tuhan, aku
rindu padamu Tuhan. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, rahmati kami ini. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Ya Rasul, syafaatmu kami harapkan, semoga jumpa nanti. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akhiri dengan kita membaca kunut nazilah untuk saudara-saudara kita, dipermudahkan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilab. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma ansuril mujahidin wal muslimin fi Falastin. Allahumma ansuril mujahidin wal muslimin fi Falastin. Allahumma ansuril mujahidin wal muslimin fi Falastin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf banyak-banyak atas salah dan silap. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain masa dan ketika. InsyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa dalam naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja, terima kasih semua. Minta maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.